Ya. Nak tanya, scratch tu apa? Okey, ini yang saya nak terangkan. Bagus soalannya. Belum mula lagi. Kita akan mulakan kelas Scratch, nanti kamu akan belajar. Saya nak ingatkan kembali apa yang kamu dah belajar 3 minggu yang lepas. Sebelum ini, kamu ada belajar mengenai pengaturcaraan, asas pengaturcaraan. Okay, kalau kamu ingat lagi, saya ada panggil seorang jemputan yang menerangkan mengenai pengaturcaraan menggunakan microbit, alat yang ada lampu LED yang ada keluar gambar love. Ingat lagi? Yang ada huruf yang bergerak macam papan kenyataan tu. Ingat kan? Okey, kemudian selepas itu kita ada belajar mengenai pseudocode. Pseudocode dan carta alih. Pseudocode carta alih. Okey, hari ini adalah kesinambungan daripada apa yang kamu dah belajar sebelum ni. Okey, kalau dalam kelas yang saya panggil jemputan itu, kita menggunakan microbit untuk pengaturcaraan. Hari ini kita akan menggunakan Scratch untuk pengaturcaraan. Okey, pengaturcaraan Scratch ini dia menggunakan komputer. Dia menggunakan perisian Scratch. Dia tidak menggunakan alat yang kamu pernah tengok semasa jemputan hari tu. Jemputan hari tu dia ada menggunakan satu alat. Okey, bila type dekat komputer, alat itu akan mengeluarkan arahan berdasarkan apa yang kamu masukkan dalam komputer. Konsepnya sama. Scratch kamu akan masukkan dalam komputer dan outputnya, pengaturcaraannya itu juga keluar dalam perisian yang sama. Itu adalah Scratch. Okay, Scratch ini satu perisian secara online. Oleh sebab itu saya minta jika kamu ada komputer ataupun laptop, kamu boleh gunakan komputer dan laptop masing-masing untuk terus buka Scratch. Okey. Sebelum kamu buka Scratch, kita tengok dulu apa itu Scratch secara penuhnya, secara detailnya Scratch tu apa. Okey. Boleh rujuk kepada skrin masing-masing. Okay, Scratch ialah aplikasi pengaturcaraan untuk membina satu program seperti animasi, permainan dan simulasi. Okey, mari kita mengenali fitur. Fitur ni bahasa Inggerisnya, pengisian yang terdapat pada Scratch. Okay, Scratch boleh dibuka melalui alamat ini, scratch.mit.edu. Okey, kalau kamu buka melalui komputer masing-masing, jika ada kalau kamu ada komputer, kamu boleh buka sekarang. Saya masukkan alamat Scratch ini dalam ruang chat. Sekejap saya copy. Okey, dekat ruang chat saya masukkan sekarang. Okey, nampak scratch.mit.edu. Kamu boleh copy alamat ini, pergi dekat Google Chrome. Okey, dekat Google Chrome kamu paste alamat ini, kemudian tekan enter. Bila kamu tekan enter, kamu akan dibawa kepada ruangan seperti dalam gambar. Ni dekat Google Chrome, kamu typekan scratch.mit.edu. Kamu tekan enter, kamu akan dibawa ke ruang web seperti dalam gambar ni. Okey? Dah boleh saya tahu ada tak murid yang dah berjaya masuk, yang menggunakan komputer? Yang tak guna komputer tak apa, boleh tengok skrin masing-masing. Yang menggunakan komputer ataupun laptop, pergi dekat Google Chrome, type scratch.mit.edu, tekan enter, kamu akan pergi kepada web seperti dalam gambar. Okey?
Berapa ramai yang dah berjaya masuk dalam web tu? Dah berjaya Yang sebut saya ni saya tak pasti nama sebenarnya sebab dia tulis Night Rock. Ali Hadif. Ya, siapa? Ali Hadif. Ali Hadif. Okey. Ali Hadif dah berjaya masuk. Okey, yang lain-lain kalau yang guna komputer masuk dan tunggu arahan selanjutnya. Kita akan terokai bersama bagaimana nak menggunakan Scratch ini. Okay, sebelum kita belajar guna, saya tunjukkan ciri-ciri yang ada pada Scratch. Okay, boleh tengok dalam skrin masing-masing. Bila kamu buka Scratch nanti, macam ni lah lebih kurang apa yang akan kamu jumpa. Okay, saya cuba buat dalam bentuk laser. Okay, saya harap kamu nampak saya punya pointer ni. Okay, yang warna merah ni yang ada gambar kucing tu. Okay, dekat gambar kucing ini dipanggil bahagian stage. Okay, stage dalam bahasa Melayunya pentas. Okay, dekat pentas inilah kamu punya output bagi setiap kod yang kamu masukkan akan berlangsung. Okay, bahagian stage adalah bahagian simulasinya. Okey, yang tengah-tengah ni yang saya bulatkan ini dipanggil sebagai block palette. Okey, block palette ini adalah bahagian pengaturcaraan yang dah sedia ada. Okey, bahagian pengaturcaraan yang dah sedia ada ini kamu akan drag masuk dalam script area. Yang sebelah kanan ini. Ini dipanggil sebagai script area. Okay, script area ini adalah bahagian pengaturcaraan itu berlangsung. Okay, senang ceritanya gambar kucing sebelah kiri ni kamu boleh arahkan untuk kamu buat apa pada kucing tersebut di sebelah kanan. Okay, sebelah kanan ni kalau kamu masukkan kucing bergerak 10 langkah, maka kucing ni akan bergerak 10 langkah. Okay, kalau kamu masukkan dekat script area ni kucing berbunyi miau, maka nanti dekat sebelah stage ini kucing pun akan bunyi miau. Okey? Begitu juga yang lain-lain. Dia bergerak, dia berpusing, dia berbunyi miau, dia boleh bercakap. Semuanya bergantung kepada skrip yang kamu masukkan di ruangan sebelah kanan. Okey, ya. Ego. Ya. Lepas tekan stretch tu tekan apa? Lepas tekan? Lepas masuk scratch tekan apa? Kamu dah masuk dekat dalam gambar macam dekat skrin ke? Dah. Okey, tunggu arahan selanjutnya. Tengok dulu dekat skrin. Jangan tekan apa-apa. Okey? Jangan tekan apa-apa. Tengok dulu dekat penerangan saya dulu. Okey, sekali lagi saya ulang. Kamu type dekat script area, kamu dragkan kod yang ada di tengah-tengah ni. Ni kod yang berwarna biru. Saya tak ada komputer dengan laptop. Okey, yang tak ada komputer dan laptop boleh tengok dan dengar arahan melalui skrin. Dan yang kedua, Ruzain tolong mutekan mikrofon kamu. Okey, sebab dia bergema. Okey, bahagian tengah ini adalah kodnya. Kamu drag masuk dekat script area. Nanti dekat script area inilah arahan-arahan yang ada untuk kucing ini laksanakan. Okey, seperti contoh yang saya bagi tadi. Kalau kamu nak kucing itu bergerak, kalau ada arahan kucing bergerak, maka bergeraklah kucing tu nanti. Okey, kalau ada arahan dekat sini kamu type kucing miau, maka nanti kucing ni pun akan miau. Kalau ada arahan dekat sini dia cakap kucing tu dia tulis nama saya Daniel. Maka nanti dekat sini akan keluarlah kucing tu tulis nama saya Daniel. Itu contoh. Okey? Faham konsep dia Okey. Dan ini semua saya ambil daripada buku teks. Okey. Kita nak tengok secara sepintas lalu apa fungsi-fungsinya. Bar menu, sprite, play, stop ni macam-macam benda yang kamu perlu kenal pasti. Yang pada saya adalah lebih baik jika saya tunjukkan terus
bagaimana ianya berlangsung melalui Scratch. Okey, jadi sekarang saya akan buka terus Scratch. Okey, dan saya harap kamu boleh tengok bagaimana ia berfungsi. Okey, sekejap. Okey, sekarang saya bawakan terus skrin saya. Ini adalah skrin saya. Mana-mana murid yang dah buka Scratch melalui komputer masing-masing akan dapat skrin seperti ini. Okey, saya nak play satu video, kamu tengok apa yang kamu boleh buat melalui Scratch ini. Okey, kita tonton sama-sama. Kalau video ini tidak ada mengeluarkan bunyi, bagi tahu saya. Saya takut dia tak ada keluar bunyi. Okey, sekejap. Keluar bunyi. Okey, tonton sama-sama. Okey, baik. Nampak ya lebih kurang video tu tadi. Dia pula play sekali lagi. Okey, dah cukup. Masih dengar bunyi. Cikgu. Okey. Slow lah cikgu. Okey, itulah lebih kurang bagaimana fungsi Scratch ini, apa yang kamu boleh buat melalui Scratch, apakah ciri-ciri yang ada pada Scratch dan perkara-perkara kreatif yang kamu boleh laksanakan melalui Scratch. Okey, baik, kita terus tengok skrin tadi. Saya buka sekali lagi Okey, sekarang boleh tengok skrin masing-masing. Okey, yang dah buka melalui Scratch tadi. Okey, nampak tak button start creating? Nampak Okey. Okey, kamu boleh klik dekat start creating. Saya dah tengok. Saya dah tekan. Dah tekan. Okey, bila tekan. kamu dah Cikgu, tekan, cikgu. kamu akan masuk macam Cikgu. skrin sekarang. Ya. Mana nak dapat benda ni? Melalui scratch.mit.edu. Kamu tengok dekat ruangan chat, saya ada type alamat dia. scratch.mit.edu. Cikgu boleh hantar balik tak? Dekat Google Chrome. Hantar balik. Tak ada pun cikgu. Dekat ruangan chat. Saya baru masukkan sekali lagi. Okey. Saya masukkan satu dekat Telegram. Telegram pun saya masukkan. Baik, saya teruskan. Okey, ini adalah bahagian antaramuka Scratch yang ada pada web scratch.mit. Okey, seperti yang saya sebut tadi kita ada ruangan coding dekat sebelah kiri. Okey, kemudian ada ruangan kod dekat tengah-tengah dan di sebelah kanannya ada gambar kucing itu. Gambar kucing inilah yang akan melaksanakan segala kod apa yang kita masukkan di tengah-tengah. Okey, boleh minta tolong mutekan mikrofon sebab bergema. Okey, terima kasih. Baik. Contoh apa yang saya buat. Okey, tengok mula-mula. Sebelah kiri ni ada bahagian motion, looks,
sound, events, control. Okey, saya mulakan dengan motion. Contoh, saya ambil move 10 steps. Saya drag masuk ke tengah-tengah. Boleh nampak tak pergerakan drag ni? Okey, bila saya drag masuk, bila saya tekan bendera hijau dekat atas, kucing ini akan bergerak. Okey, saya tekan lagi, kucing ni akan bergerak. Kalau kamu nampak kucing tu dah mula bergerak. Ini maksud move 10 steps. Okey, ini yang paling asas. Okey, kamu gerakkan kembali kucing tu sebelah kiri. Okey, tekan dekat events. Jangan buat apa-apa, kamu tengok saja saya buat. Okey, bila saya ambil when, klik, letak dekat atas. Okey, kalau kamu boleh tengok ruangan kod dia dah ada 2. When green flag, klik move 10 steps. Okay, green flag tu dekat atas ni, yang ni. Yang atas ni. Okay, itu green flag. Bila saya tekan green flag, dia bergerak 10 langkah. Dia dah mula bergerak 10 langkah. Okay, dan jika saya nak ulang pergerakan dia, saya pergi dekat control. Saya gunakan repeat. Kamu nak guna scratch, kamu kena fasih bahasa Inggeris sedikit lah. Sebab Scratch ini menggunakan bahasa Inggeris. Okay. Bila move 10 steps, masukkan dalam repeat dan gerakkan bawah dia. Kamu tengok kodnya sekarang yang baru. When click. Maksudnya bila bendera hijau ditekan, repeat 10. Repeat 10 maksudnya ulang 10 kali. Move 10 steps. Dia bergerak 10 kali dan dia 10 langkah dan dia ulang sebanyak 10 kali. Okey, macam mana rupa dia? Okey, sekarang saya tekan. Okay, kamu boleh nampak dia gerak 10 langkah. Okey, sekali lagi saya ulang. Bila saya tekan bendera hijau, dia akan gerak jauh. Okey? Dan jika saya nak buat bunyi, tekan dekat sounds yang warna purple tu. Okay, bila saya drag di bawah move, okay, kita tengok apa yang berlaku. Kalau ikutkan dalam kod itu, when click, bila saya tekan warna hijau, dia akan bergerak 10 langkah dan dia akan play sounds meow. Dia tulis kat sini, play sound meow. Macam mana dia berfungsi? Okay, saya tekan warna hijau dan kamu cuba tengok dan dengar. Nampak? Dengar bunyi dia. Dengar. Okey, maksudnya apa yang saya baru masukkan sebentar tadi. Okey, bila saya tekan bendera hijau, dia akan bergerak 10 langkah dan dia akan bunyi miau dan dia akan ulang sebanyak 10 kali. Itulah arahan tu. Okey, Wan Maliza kata kenapa saya tak dengar apa-apa? Kamu ada dengar bunyi tak? Dengar. Okay. Wan Maliza cuba check. Speaker Wan Maliza mungkin termute ke. Okey, sebab yang lain boleh dengar. Okey, saya ada dengar kawan-kawan kamu pun ada bunyi miau, maksudnya dia pun ada buat. Ada buat ke? Ada buat. Berjaya buat tak? Tapi dah tahu Berjaya. gerak ke kiri macam mana cikgu? Baik. Ada orang tanya, cikgu nak gerak ke kiri macam mana? Okey, kalau kamu tengok kod tu, move 10 steps, maksudnya dia bergerak ke kanan. Jadi, kalau kita nak bergerak semula ke kiri, kita pergi dekat motion, ambil move 10 steps tu, letak dekat bawah dia. 10 steps tu ke kanan. Kalau ke kiri, kita letakkan tanda tolak dekat depan 10. Nampak tak saya letak tanda negatif dekat depan tu? Maknanya dia akan gerak dan dia akan gerak semula ke belakang. Dan disebabkan kita dah buat 10 kali dia gerak ke kanan, maka ke kiri pun kita kena buat 10 kali. Ambil repeat ni, masukkan negatif 10 tadi, letakkan di bawah. Okey.
Tengok atas ni Saya cuba besarkan supaya kamu nampak. Okey. Boleh besar rupanya. Okey. Yang ini. Okey, nampak dia ulang balik 10. Dia balik semula 10. Okey, sebab saya letakkan negatif 10 di bawah. Dan kalau kita nak tambah bunyi. Okey, tengok dekat atas ni ada bahagian sounds. Okey, klik sounds. Okey, dia akan keluar macam ni. Ini adalah graf untuk bunyi miau tadi. Okey, kita tak nak bunyi miau, kita nak bunyi lain. Okey, dekat bawah choose sound yang ada tanda tambah. Kamu klik dekat situ, dekat sini ada semua jenis bunyi yang ada. Okey, contoh macam ni. Ni okay, bunyi gitar, bunyi piano. Dan bunyi haiwan yang lain. Okey. Dengar. Okey. Contoh saya nak ambil bunyi. Mu, mana mu? Mu. Tu. Okey, saya ambil bunyi mu. Okey, kembali semula dekat bahagian code. Okey, kita ambil bahagian sound. Okey, masukkan bawah dia. Okey, yang atas ni bunyi play sound meow. Okey, yang bawah ni play sound mu. Okey, macam mana dia berfungsi? Okey, saya tekan bendera hijau dan kita tengok. Okey, nampak? Lawak lagi. Jadi ini adalah habis pun. Okey. Kenapa dia jadi macam tu? Kerana kita dah setkan 10. Repeat 10 kali maka dia akan ulang 10 kali. Boleh letak haiwan Kalau lari. kita letak repeat 5 kali maka dia akan repeat 5 kali. Ia bergantung kepada apa yang kamu letak pada kod kamu sendiri. Nampak? Okey, ada kawan kamu tanya, cikgu boleh tak masuk haiwan baru? Boleh. Okey, kalau kita tak nak kucing, okey, kita pergi dekat gambar ni, sprite ni, choose sprite. Yang kanan ni, choose sprite. Okey, klik choose sprite. Dekat sini kamu boleh pilih apa-apa objek yang kamu nak. Okey, animals, people, fantasy, dance, music, sports, macam-macam. Okay, saya pilih fantasy. Saya nak pilih gambar nano ni. Okay, saya pilih gambar nano. Okay, nampak tak? Dia dah ada 2 sprite. Okay, satu yang kucing. Kucing tadi. Satu yang baru saya masukkan ni. Okay. Sekarang bila dah ada 2 sprite, kalau kita play nanti, dia akan play dua-dua sekali. Okay, sekarang kita cuba buat yang nano pula. Okay, yang nano ni saya nak dia when click sama macam tadi. Cikgu, kalau Okay, nak bagi dia bercakap macam mana cikgu? Okay, ni saya nak buat bagi dia bercakap. Bagi bercakap, dia akan pada bahagian looks. Ni, say hello. Okay, saya masukkan say hello. Okay, maknanya dia akan cakap hello. Okay. Kemudian lagi saya nak dia berpusing lah. Kali ni biar dia berpusing pula. Okay, dia pusing. Turn 15 degrees. Okay, dan saya nak dia ulang sebanyak 10 kali. Macam tadi juga. Okay, semua benda ni dia akan ulang sebanyak 10 kali. Okey, kita cuba tengok apa yang berlaku bila kita tekan hijau. Okey, bila dah ada 2 sprite, maknanya dua-dua akan bergerak. Dua-dua akan berlangsung. Okey, yang kucing juga dengan yang nano. Okey, cuba saya tekan butang hijau, tengok apa yang berlaku. Nampak nano tu dia dah berpusing, tapi dia pusing sekali saja. Saya tak buat repeat. Cikgu, kenapa dia tak
bercakap, dia tulis je. Ya, dia bercakap kalau kamu nak masukkan bunyi kamu bercakap. Boleh, kamu boleh record. Macam Kat mana bahagian tak sound, kamu tambah, maaf, dekat bahagian code, bahagian sound ni tadi, yang bunyi miau ni tadi, ada tak nampak bahagian record? Klik record, kamu bolehlah cakap bahasa yang kamu nak cakapkan bila dia tekan play. Okay, saya dah dengar ada bunyi beberapa murid dia gunakan bahasa dia. Okay, cuba yang vo tu. Maknanya nanti bila dia tekan play, dia akan mengeluarkan bunyi lah. Okay, tu kod tadi. Okay, tengok nano tadi, saya dah say hello turn 15 degrees. 15 degrees tu maksudnya dia akan berputar 15 darjah. Tu sebab kamu nampak nano ni dah terbalik. Dia dah berpusing macam tu. Okay, ini adalah contoh perkara-perkara yang kamu boleh terokai di dalam Scratch yang kamu boleh buat, okay, berdasarkan apa yang ada, ciri-ciri yang ada di dalam Scratch. Dia ada banyak lagi. Kamu boleh ubah rupa dia. Okay, kamu boleh masukkan gambar, kamu boleh masukkan background macam ni, choose backdrop. Okay, contoh saya nak masukkan blue sky ni, dia akan jadilah backdrop macam ni, warna hijau ni. Okay, kemudian apa lagi, macam-macam lagi lah. Okay, yang kamu boleh terokai sendiri. Saya harap nanti selepas ini, selepas tamat kelas, murid yang ada komputer, yang tak ada tak mengapa. Kamu boleh, sebenarnya boleh gunakan handphone pun. Tapi handphone tu sebabkan saiz skrinnya tu kecil, jadi nanti tak nampak. Ya betul. Kalau kamu guna handphone dia tak nampak sangat lah. Jadi Saya sebabkan pengatur, ya ada yang boleh guna. Nak gerak pun susah. Okey. Bergantung kepada handphone masing-masing. Ada handphone yang boleh sebab sebenarnya handphone semua boleh. Cuma sama ada nampak tak nampak sajalah. Okey, dan lebih mudah jika kamu gunakan komputer. Komputer kamu akan lebih jelas. Okey. Sekarang saya tutup bahagian Scratch ini. Saya harap kamu boleh terokai sendiri. Apa yang saya nak tunjukkan, kita kena buat. Okay, saya masuk kembali skrin tadi. Okay, kita kembali semula kepada skrin. Ya, apa soalannya? Orang semua edit semua dekat sana. Boleh edit ke dekat apps tu? Boleh edit. Boleh edit dekat apps tu. Okey, saya sambung. Okey, apa yang dalam buku teks kamu minta kamu buat? Okey, baik. Dalam buku teks, dia nak kita gunakan Scratch untuk buat pengaturcaraan ini. Dalam skrin ni Okey, pengaturcaraan ni cerita dia dalam bentuk pseudocode. Okey, mula bergerak dari A ke B, masukkan lagu hari lahir, masukkan dialog. Okey, dialog dia berbunyi, majlis sudah bermula, saya perlu cepat. Kemudian ubah kelajuan pergerakan dari B ke C, kemudian tamat. Okey, melalui pseudocode ni, cerita dia macam ni. Kamu kena masukkan satu sprite. Okey, dalam sprite itu, dia dengar bunyi lagu Happy Birthday. Okey, bila dia dengar saja lagu Happy Birthday, dia akan cakap, majlis sudah bermula, saya perlu cepat. Maka sprite pun akan bergerak cepat. Dia cerita dia,
Sprite tu dia nak sambut hari jadi. Bila dia dengar lagu hari jadi, dia pun bergerak laju. Dan dalam Scratch dia ada lagu hari jadi. Okay. Dan dalam buku teks dah disediakan kodnya. Kalau kamu boleh tengok dalam buku teks masing-masing, muka surat, saya bagi muka surat dia buku teks dalam muka surat 94. Dalam buku teks muka surat 94, dia ada bagi kod pengaturcaraan bagi pseudocode dalam skrin ni. Okay. Tak apa, saya cuba buka buku teks dekat skrin supaya kamu boleh nampak. Sekejap saya buka dia punya skrin. Sambil tu kamu boleh rujuk buku teks masing-masing. Ni buku teks muka surat 94. Okay, nampak gambar orang ni? Dalam buku teks, gambar orang ni, bila dia dengar lagu hari jadi, dia akan bergerak ke kedudukan tertentu. Okay, ini kod dia. Mungkin kamu boleh masukkan dalam Scratch masing-masing kod seperti ini. Okay, dalam kod itu dia dah ada salah satu kodnya, play sound birthday. Untuk makluman, dalam Scratch ada sound birthday. Ada lagu birthday. Jadi bila kamu tekan butang hijau tadi macam tadi, dia akan laksanakan coding ni warna biru, warna purple yang ada play sound birthday. Kemudian dia akan bercakap, majlis sudah bermula, saya perlu cepat. Kemudian dia akan bergerak. Kamu boleh masukkan kod ini di dalam Scratch masing-masing. Boleh? Boleh cuba selepas ni lepas ni kamu cuba buat. Okay, nanti okay, nanti buat mana-mana yang ada komputer, laptop ataupun yang boleh gunakan handphone masing-masing, kamu boleh cuba masukkan kod. Okay, rujuk buku teks muka surat 94 tadi, masukkan kod, masukkan sprite dan tekan play dan kamu tengok apa yang berlaku. Dan kamu boleh ubah macam-macam lagi. Kamu boleh masukkan bunyi lain, kamu boleh masukkan dialog yang lain, macam-macam perkara yang kamu boleh masukkan, yang kamu boleh ubah di dalam Scratch tadi. Okay, jelas semua? Boleh buat? Okay. Boleh. Okay, saya harap selepas ini kamu boleh terokai sendiri Scratch. Okay, gunakan handphone, gunakan laptop, gunakan komputer. Okay, jika kamu ada sebarang soalan ataupun mungkin kamu nak tunjuk apa yang kamu dah buat, kamu boleh kongsi dalam grup Telegram RBT. Okay? Mungkin lepas ni kamu nak buat dan kamu nampak ada perkara terbaru selain daripada dalam buku teks tu yang kamu jumpa dan kamu nak kongsi, kamu boleh kongsikan dalam grup Telegram RBT. Okay, jelas semua? Okey, saya rasa itu sahaja kelas kita. Saya bagi masa untuk kamu terokai Scratch masing-masing. Okey, sebelum tu saya nak ambil kehadiran. Saya mohon jasa baik semua murid-murid boleh tak typekan nama penuh kamu dekat ruangan chat. Bukan dekat ruangan Telegram ke? Ruangan chat. Type nama penuh kamu dekat ruangan chat. Saya tulis kat sini Okey, boleh type nama penuh masing-masing. Okey, Putri Alia dah ada, Andreas dah ada. Okey, type sekarang Ini untuk kehadiran.